Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman dan kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini dan analisis mendalam bersama ahli panel jemputan untuk anda fahami daripada segi aspek ekonomi, perniagaan dan juga pasaran yang dari tempatan hinggalah antarabangsa. Dan antara topik utama akan kami mulakan adalah isu ekonomi dan usaha untuk meningkatkan pendapatan rakyat akan terus menjadi tumpuan Kerajaan Perpaduan Pentadbiran di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun apa yang bakal diperkukuhkan ditambah baik dan diteliti semula untuk ekonomi negara memasuki tahun kedua pentadbiran kerajaan. Sederhana kita mempersilakan tetamu kita Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dr. mungkin pertama sekali kita lihat beberapa dasar dan inisiatif yang telah diumumkan termasuk kerangka ekonomi madani, NIMP, NETR, IPR dan beberapa lagi yang lain. Adakah dasar-dasar ini dilihat jelas ke arah matlamat kerajaan untuk mereformasikan struktur ekonomi negara? Terima kasih Nina. Saya rasa berkenaan dengan dasar yang telah diumumkan sebelum ini, seperti yang disebut tentang NIMP, NETR dan sebagainya, belanjawan 2024 sudah pasti. Saya kira sebenarnya ini jelas telah pun dikongsi dan telah diberi angka-angka sasaran dan bagaimana hala tuju ianya perlu dicapai dan kenapa ia perlu dilaksanakan. Jadi kalau nak bercakap tentang dari segi plan, saya kira sudah begitu ekstensif, dah begitu orang kata tu banyak yang telah dikongsi bersama rakyat secara umumnya. Yang saya kira sudah pasti adalah bagaimana ianya dilaksanakan dan bilakah kita akan melihat apa yang dikatakan sebagai impact ataupun outcome hasil daripada perbincangan orang kata tu sebelum mendapatkan dokumen ini ataupun plan-plan ini, dan apakah manfaatnya kepada rakyat yang bakal kita lihat pada masa akan datang. Jadi saya rasa bergerak ke hadapan dan kita pun dah hampir memasuki tahun 2024. Saya kira tahun 2024 dan seterusnya adalah tahun yang mana tahun pelaksanaan dan outcome yang bakal kita saksikan hasil daripada rancangan yang telah dibentangkan. Jadi bagaimana pula dari segi pelaksanaan? Kita sering dimomok dengan pelbagai dasar dan polisi, tapi berdepan masalah apabila bercakap soal pelaksanaan. Bagaimana, Doktor? Okey, dari segi pelaksanaan, sebelum kita pergi pada pelaksanaan, saya kira adalah adil untuk kita membuat satu telahan lah. Apabila kerajaan ini mentadbir negara, ia sebenarnya memasuki dalam era yang begitu mencabar, ya. Kalau kita lihat kalau dari sudut makroekonominya, kadar faedah di serata dunia meningkat dalam kadar yang begitu drastik, dan ini memberi kesan kepada mata wang kita, dan kita acap kali orang kata tu bercakap tentang ni isu berkenaan dengan security makanan, dan saya kira banyak angka yang dikongsi seperti import dan juga defisit dalam sektor agro makanan dan sebagainya. Namun isu-isu ini sebenarnya telah pun lama orang kata tu bertapak di dalam negara kita. Kalau dalam isu security makanan sebagai contoh, defisit dalam sektor agro makanan ni sebenarnya kalau dilihat data tahun 1990 pun telah pun dicatatkan angka defisit tersebut. Jadi kalau kita nak mengharapkan perubahan tu secara mendadak, saya kira itu adalah satu pengharapan yang agak tidak realistik lah. Jadi maksud saya tadi tu, terdapat beberapa isu yang berkaitan rapat tentang struktur. Tadi saya sebut tentang orang kata tu sektor agro makanan, bagaimana pula dengan dari segi produktiviti buruh yang kita lihat dia punya pertumbuhan produktiviti juga merosot juga, ya. Jadi maksudnya isu-isu ini telah pun lama bertapak, sudah pasti ia memerlukan suatu jangka masa lah untuk kita orang kata tu memperbaiki isu-isu ini. Jadi kalau umur kerajaan ini hanya baru berusia setahun dan kita mengharapkan suatu perubahan yang begitu drastik, saya rasa satu pengharapan tidak realistik lah untuk diletakkan kepada pemerintahan yang sedia ada ini. Jadi bagaimana pula pandangan doktor berkenaan usaha untuk menoktahkan kemiskinan? Adakah kita berada di landasan yang tepat? Okey, sekali lagi saya kata, ada dinamikanya. Kalau dahulu kita bercakap tentang cakap tentang apa,
kemiskinan tegar dan sebagainya. Dan sekarang ini kita bercakap tentang kemiskinan secara relatif. Kemiskinan di bandar walaupun mempunyai pendapatan sekitar 3,000 dan sebagainya, namun kalau mengambil kira mereka ini boleh dikatakan tidak berada dalam keadaan ekonomi yang baik lah. Jadi saya rasa dari segi pelaksanaan ataupun menoktahkan kemiskinannya, saya kira ianya perlu dijalankan secara berperingkat lah, kerana sudah pasti perlu adanya orang kata tu realignment dari segi orang kata tu sumber-sumber pendanaan. Contoh, kalau sebelum ini kita cakap tentang rasionalisasi subsidi, saya kira itu juga perlu dilaksanakan. Namun untuk melaksanakan program rasionalisasi subsidi dalam keadaan yang mana kos hari hidup tu masih lagi tinggi, jadi itu menimbulkan sedikit orang kata tu kekangan lah untuk bagaimana reformasi itu dilaksanakan. Di sini saya rasa peranan komunikasi itu, sekali lagi aspek komunikasi saya sering sebutkan. Jadi aspek komunikasi itu perlu ditekankan untuk kita jelaskan kepada rakyat kenapa, sebagai contoh, kenapa subsidi ini perlu dirombak, perlu diubah dan sebagainya, kerana kita nak mengalihkan orang kata tu dana, orang kata tu sumber tersebut untuk disalurkan kepada mereka yang betul-betul layak untuk menerimanya. Jadi untuk orang kata tu melaksanakan dasar ini, saya rasa aspek komunikasi perlu diperhebatkan, perlu diperkasakan supaya ia jelas kepada rakyat sebelum ini dilaksanakan, kerana akan ada orang kata tu side effect ni lah kalau kita laksanakan dasar sedemikian rupa. Selain daripada mengukuhkan komunikasi termasuk juga dengan pengstrukturan subsidi, memasuki tahun kedua ini, apakah yang harus jadi fokus kerajaan Madani ini, terutama daripada sudut ekonomi? Adakah perkara baru yang harus kita lihat ataupun perkara sedia ada perlu diperkukuhkan? Bagaimana? Okey, saya kira kalau kita melihat signal daripada pasaran mata wang sebagai contoh ya, saya ni sebagai ahli ekonomi yang financial economist lah. Jadi data ataupun signal daripada pasaran keuangan seolah-olah menandakan bahawa mereka ni memerlukan suatu lonjakan ataupun orang kata tu suatu booster dari segi keyakinan untuk mereka benar-benar yakin adakah negara akan terus orang kata tu mencatatkan suatu pertumbuhan yang lebih baik. Jadi di sini saya rasa meletakkan suatu prioriti yang tepat adalah juga sesuatu yang kritikal juga, sesuatu yang crucial. Kalau sebelum ini pihak Parlimen telah pun meluluskan rang undang-undang berkait rapat tentang kebertanggungjawapan fiskal dan beberapa parameter telah pun diletakkan untuk memastikan kedudukan fiskal itu berada dalam keadaan yang sihat. Saya kira itu suatu perkara yang orang kata tu steps in the right direction lah, kerana setidak-tidaknya ia menunjukkan bahawa komitmen kerajaan untuk memastikan kedudukan fiskal itu berada dalam paras yang sihat. Dan kita pun sedia maklum bahawa kedudukan fiskal ini sentiasa dipantau oleh pihak ketiga seperti credit rating agency ataupun agensi penerapan kredit, Moody's, S&P dan sebagainya, dan mereka ini sentiasa memantau tentang usaha-usaha untuk memperbaiki kedudukan fiskal kerajaan. Jadi dengan adanya rang undang-undang tersebut, saya kira jelas menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan kedudukan keuangan itu berada dalam keadaan yang sihat, dan apabila berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang kukuh, ini akan memungkinkan pihak kerajaan untuk merangka dasar yang akan membantu rakyat. Jadi saya kira suatu pertimbangan yang orang kata agak delicate lah, kerana satu segi kita mahu bantu rakyat dan sudah pasti akan memerlukan dana, dari segi satu pihak pula kita perlu orang kata tu menjaga keyakinan supaya ia menunjukkan bahawa kerajaan sentiasa berada dalam berdisiplin dalam mentadbir keuangan mereka, supaya penarafan itu tidaklah dialihkan ke paras yang rendah, ataupun dalam erti kata lain rating downgrade lah, yang mana kita mahu elakkan perkara tersebut. Kalau kita dapat lihat antara data terkini iaitu inflasi yang terendah mencatatkan 1.8% untuk bulan Oktober, mungkin Doktor boleh bantu untuk kami faham bagaimanakah pengurusan kerajaan untuk inflasi sepanjang ia mentadbir. Okey, dari sudut dasar monetary mungkin banyak yang telah
lontarkan kepada bagaimana OPR ini membantu rakyat. Jadi saya kira ini satu aspek yang kurang ditekankan lah. Mungkin rakyat pun tak sedar sebenarnya dasar monetary itu banyak membantu dalam mengurangkan tekanan inflasi. Kalau tidak masakan kadar inflasi itu mula orang kata memperlahan ke paras seperti yang disebutkan 1.8%. Kalau kita bandingkan tahun lalu, bulan Ogos tahun lalu, sekitar angkanya adalah sekitar 4.7%. Dan ini menunjukkan bahawa dasar monetary itu dilaksanakan dalam keadaan yang independen, ya. Maksudnya pihak kerajaan meletakkan suatu keyakinan pada pihak bank negara untuk mentadbir dasar monetary tersebut, walaupun mereka terpaksa mengambil langkah yang kurang popular seperti menaikkan OPR. Cuma sekarang ini baru kita dapat hasilnya, yang mana kadar inflasi itu mula merosot. Dan bayangkan kalau katakanlah OPR ni tidak dinaikkan, sudah pasti saya kira akan berlakulah suatu ketidakseimbangan dalam ekonomi seperti pengambilan hutang yang secara berlebihan, terutamanya di kalangan isi rumah, di kalangan peniaga dan sebagainya. Jadi saya rasa kerajaan yang sedia ada ni meletakkan keyakinan kepada pihak bank negara dan menjadikan mereka ini orang kata independen dalam menilai ekonomi dan membuat keputusan accordingly. Jadi saya kira itu satu perkara yang dari sudut yang positif. Kerana kita dapat lihat dasar yang diambil itu sudah pasti memang kurang popular apabila disebut OPR ni. Tapi itu adalah sesuatu yang perlu dilaksanakan. Jadi selain pada OPR, mungkin sekali lagi aspek komunikasi dari segi macam mana kita nak terangkan angka inflasi pun kita kena hati-hati juga. Maksudnya kalau kita nampak angka inflasi itu 1.8%, itu bukan bermakna harga barang turun, bukan. Itu pun perlu dijelaskan. Sebenarnya harga barang itu masih lagi meningkat, cuma kenaikan itu adalah perlahan, dan di sini memerlukan pemantauan yang lebih mendalam lagi. Maksudnya apakah pecahan-pecahan angka inflasi tersebut yang menyumbang kepada kenaikan inflasi tersebut. Jadi kalau katakanlah puncanya adalah makanan, yang mana kita tahu sektor makanan ni ataupun sektor minuman dan minuman bukan beralkohol mewakili suatu pecahan yang besar, ini menuntut suatu dasar yang berbeza pula. Ini seperti saya sebutkan awal tadi, mungkin ia berkait rapat tentang security makanan dan bagaimanakah orang kata tu rantaian bekalan makanan dalam industri agromakan ini dilaksanakan. Kalau kita sebut ada wujudnya golongan kartel, golongan yang mengambil kesempatan dan sebagainya, itu memerlukan suatu dasar yang berbeza pula untuk memastikan harga barang ataupun harga makanan itu berada dalam keadaan yang telus dan stabil. Baik, sudah tentu setiap kerajaan mempunyai, kita boleh cakap, cara mereka mentadbir dan mengurus keperluan negara. Namun walaupun cukup setahun, banyak usaha dan pelaksanaan perlu diperkukuhkan lagi bergerak ke hadapan. Sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.